صل على محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah bersama-sama kita mengucap syukur kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada petang yang mulia ni untuk kita berkongsi sedikit ilmu. Alhamdulillah, insyaAllah moga-moga diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuatan oleh Allah untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham, insyaAllah. Jadi perkongsian kita pada petang ni, yakni fadilat menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dalam ayat-ayat Al-Quran dan sabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar, yang merupakan penghulu kepada manusia, terdapat begitu banyak galakan untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta kelebihan-kelebihannya sehingga tidak mampu dihitung. Dengan memerhatikan ayat-ayat dan sabdaan-sabdaan itu, dapat kita ketahui bahawa wang bukanlah satu perkara yang harus disimpan. Ia sememangnya telah diciptakan supaya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat begitu banyak sekali ajaran tentang perkara ini sehingga untuk menghimpunkan 5 atau 10% daripada ajaran-ajaran itu, ajaran-ajaran itu pun ialah satu perkara yang sukar. Okey, maka dalam ayat-ayat Al-Quran dan sabdaan-sabdaan Rasulullah SAW yang benar, maksudnya kita orang beriman ni, kita yakin ayat Al-Quran ini kalam Allah, yakni semuanya benar belaka, dan sabdaan-sabdaan Rasulullah SAW, yakni hadis Nabi SAW. Maka orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka dia akan yakin apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, sebagaimana yang kita tahu, iman ni terlalu penting. Sebab tanpa iman, tanpa keyakinan kita kepada Allah dan Rasul, macam mana untuk kita yakin dengan kalam Allah dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah berpuncanya umat Islam tidak mematuhi kalam Allah dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka tidak benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang benar, yang merupakan penghulu kepada segala manusia, maka Nabi kita Muhammad SAW adalah penghulu segala manusia. Maka Rasulullah ini adalah cahaya yang menerangi akan umat manusia.
Tu. Tanpa kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan berada dalam kesesatan. Manusia berada dalam kekufuran. Okey. Jadi terdapat begitu banyak galaukan untuk menginfakkan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala beritahu kepada kita tentang infak. Nabi beritahu kepada kita tentang infak, tentang sedekah. Tu. Berserta kelebihan-kelebihannya. Maka orang yang menginfakkan pada jalan Allah ni, Allahumma salli ala Muhammad, begitu banyak kelebihan-kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi bagi kita yang yakin Allahumma salli ala Muhammad, terlalu mudah bagi kita orang beriman ni, sebab kita ada satu senjata kita, ataupun dipanggil penawar segala-galanya adalah infak, yakni sedekah. Sebab tu sedekah ni bukti kita membenar wujudnya Allah dan benarnya apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Sebab tu sedekah tu daripada perkataan Arab, sedekah sidqun, yakni kita membenar segala-gala apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Okey. Maka jadi sedekah ni adalah satu senjata untuk mensucikan hati kita, sedekah. Untuk memadamkan api neraka, sedekah. Untuk panjang umur kita, sedekah. Untuk murah rezeki kita, sedekah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka jika kita memahami sungguh akan isi kandung Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita orang Islam ni, kita duduk di tahap yang hebat. Di tahap yang hebat. Sebab pada sedekah tu, infak tu ada segala-gala yang kehendak kita. Kita nak panjang umur, ada penawar dia, yakni sedekah. Nak murah rezeki, ada penawarnya, yakni sedekah. Allahumma salli ala Muhammad. Nak bersih hati, ada penawarnya, sedekah. Maka sedekah ni segala-galanya. Segala-gala penawar yang paling besar bagi kita orang Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi orang kita tak cukup yakin. Penawar segala penyakit, sedekah. Maka orang bersedekah ni menjadi penawar bagi dia. Kelebihan sedekah. Penawar segala penyakit. Kita hari ni kecimang ni, darah tinggi ada belaka pada kita. Maka penawar penyakit itu sama ada zahir ataupun batin adalah sedekah. Jadi kita mengamalkan sedekah, infak kita ni kerana kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas, insya-Allah. Maka sedekah ni menjadi penawar segala-galanya. Allahumma salli ala Muhammad. Di sinilah kehebatan kita orang Islam. Kita ada penawar. Penawar tu yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dan diterangkan, ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diwarisi oleh ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang betul-betul takut akan Allah, yakin akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka senjata kita tak ada dah bagi orang Islam, sedekah. Kita dilanda corona, COVID-19. Kalau orang Islam kuat sedekah, tidak mustahil corona akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Maka inilah kita orang beriman ni perlu yakin dengan ayat-ayat Allah. Okey, insya-Allah perkongsian kita sedikit je ni. Sekejap aja insya-Allah lah. Nak asar dah kita. Jadi insya-Allah kita baca satu kalam Allah. Yang ni sebagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Kita tengok ayat 1. 2, 3, 4 dan 5. Kita tengok. InsyaAllah di ayat ni kita baca semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okey, kita tengok Alif Lam Mim. Tu. Inilah kitab, dia kata. Ia adalah kitab Al-Quran.
pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yakni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kitab Al-Quran yang tiada keraguan isi kandungan dia dan tinggal segala yang dilarang oleh Allah, dan dia akan buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekalian manusia tak membuat, dia tetap buat. Walaupun manusia menghimpun harta begitu banyak, dia tak himpun. Sebab dia menyatakan kerinduan kepada Allah dan Rasul, yakni dengan menginfakkan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Yakinlah kehidupan kita ni hanya sekejap, hanya sementara waktu. Maring kampung hamba ada orang mati, mati umur dia lebih kurang 10 tahun tua dia pada hamba. Mati. Mati gitu je. Mati malam tidur gitu. Nak tidur. Mati petang molek lagi. Tu dia. Bila mati tak ada benda bawa. Sebagaimana yang kita tengok semua. Bila berlakunya kematian, tak ada seorang bawa kereta, bawa rumah, bawa piti. 5 sen pun tak ada bawa iti dalam kubur. Selas luar pun tak bawa. Selas piyah pun duk. Kayak kapang tu. Kayak kapang. Harta semua tinggal belaka. Maka inilah pentingnya kita beriman pada hari akhirat, hari pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah orang yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang dapat petunjuk daripada Tuhan mereka ni orang yang mengerjakan akal solat, mereka yang menginfakkan sebahagian daripada harta yang tak kurniakan kepadanya. Orang inilah orang yang berjaya. Orang inilah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang inilah orang yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ini Quran beritahu kepada kita. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, perkara gaib, maka dia akan solat dan dia akan infak. Serta menginfakkan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni janganlah widang orang mitok dengan kita. Biar kita bagi dulu. Jangan widang saing-saing kita mitok. Kita beri dulu. Nampak? Saing-saing terdekat kita. Ataupun adik-beradik kita. Adik-beradik kita kenal hak ada biti, hak tak ada biti. Panggil jangan widang je mitok. Kita dulu bagi. Ni orang Islam ni dia mengetahui susah senangnya saudara dia. Itu sifat orang Islam. Jadi kalau kita mengaku kita orang Islam, kita tak tahu pun susah senang saudara kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak cakna pun tentang saudara kita. Macam mana kita nak tahu dia ada piti ke tak ada piti? Sebab bila kita cakna, saudara aku ni gaji kecil, 1,200. Lagi anak 8 orang. Jadi kita tahu dia tak ada piti, tak cukup dengan gaji tu. Maka kita beri, dang dia minta, kita infak dulu. Ini sifat orang beriman. Ni kita dah usah kata nak beri dulu, minta pun tak beri lagi. Nampak? Orang minta tak beri lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Mana kita kata kita orang beriman? Maka Al-Quran menerangkan kepada kita, orang yang beriman pada perkara gaib, dia akan semayang, syukur kepada Allah. Tanda syukur dia kepada Allah atas nikmat yang telah bagi ke dia, dia kongsikan nikmat tu dengan nama dia infak. Kongsikan nikmat yang ada pada diri kita. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab solat ni syukur kita kepada Allah. Maka orang bersyukur kepada Allah, dalil dia kongsikan nikmat yang ada pada diri dia. Itu dalil orang mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. InsyaAllah lama tak jumpa kita ni. Sejak surah tak main dah. Dalam Facebook pun lama kok kita ngilang lenyap. Tu. InsyaAllah lah digerakkan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berasa nak buat live sekejap sebelum asar. Di Teratak Wis Al-Qarni. Gitu. Jadi insya-Allah lah panjang umur, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki, ada kekuatan daripada Allah, kita bertemu lagi. Jadi kita dah baca dah keterangan daripada ayat tadi. Insya-Allah lah orang tahu belaka dah. Cuma meminta kita pakat beramal lah dengan ilmu-ilmu yang kita ngaji dah, ilmu-ilmu yang kita tahu dah hari tu, kita pakat amal lah. Kita pakai amal nak muju-muju COVID-19 diangkat oleh Allah.
Jadi-jadilah deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bobolah cinta dunia doa lalu tu. Taubatlah kita. Sementara Allah Taala beri kita peluang untuk bertaubat, taubatlah. Tinggal-tinggallah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tu, tak payah buatlah. Tu Allah Taala tunjuk dah kebesaran dia, kekuatan dia. Riuh sutir dunia. Sutir dunia tidak boleh buat apa dengan Covid. Inilah kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Tak ada seorang manusia mampu melawan takdir Allah. Makanya kita nak sedarnya, kita sebagai manusia yang bertuhankan Allah, yang yakin dengan kekuasaan Allah. Ini yang kita tengok. Maka berubah-ubahlah kita. Kita boleh berubah dah. Boleh berubah dah. Nak tunggu bila lagi? Nak tunggu lebih pada Covid turun lagi baru nak berubah? Allahumma salli ala Muhammad. Padang dah kita hari ni. Cukup dah pengajaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sebelum hamba undur diri, hamba minta maaf banyak daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Insya-Allah diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala ada rezeki kita jumpa pula. Kalau diizinkan Allah Taala sejid surah buka pula kayak gini untuk berceramah berkuliah, insya-Allah kita sambung balik pengajian-pengajian kita yang lama dah tonggok tu. Bukan BAP air dia tonggok dah ni. Kuliah kita pun tonggok juga. Bukan kereta dia tak bayar seorang tonggok. Dah ada PT belaka. Faham lagi? Maka tonggok belaka. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah. Jadi sebelum hamba undur diri, minta maaf banyaklah. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim arzaqana wa sallim ikhwanana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.